nak jawab? YB, saya nak tanya. Okey YB. Apa saudara Luqman nak jawab? YB, saya nak tanya. Tak nak Okey, saya nak jawab. Bahas Pertamanya, Profesor. Tanya saya. Kita lihat dalam sejarah MCA dan MIC. MCA dan MIC, tuan-tuan, tidak pernah pun buat seperti mana yang dilakukan oleh DAP. Contohnya bila PAS kata nak melaksanakan Islam, Karpal Singh kata langkah mayat aku dulu. Tapi kita tak pernah dengar orang MCA ataupun orang MIC berkata begitu. Yang kedua, kalau kita lihat perlembagaan PAS, perlembagaan PAS mengatakan kalau nak menjadi ahli, mestilah beragama Islam. Kenapa tiba-tiba selepas pilihan raya tahun 2008, bila dah merasa nikmat memegang 5 buah negeri, bila dah rasa nikmat memegang kuasa, bagi konsesi balak di negeri Perak, bagi konsesi pasir di negeri Perak, sekarang ni tiba-tiba keahlian PAS sendiri dibuka kepada India dan China. Adakah ini saya nak beritahu fakta. Nanti saya tak ambil lagi. YB akan celah dan bantah selepas ini. Saya nak betulkan fakta. YB bantah. Saudara, sini. saya terus terang saya katakan, usaha PAS ini hanya untuk menggantikan PKR yang merupakan multiracial party berbilang kaum. Mungkin sekarang YB dah nampak yang Anwar Ibrahim akan masuk ke dalam dan PAS nak memainkan peranan menjadi sebuah multiracial party. Itu saja. Okey, YB. Yang saya cuma nak membetulkan fakta. Dewan Himpunan Penyokong PAS adalah sayap parti. Mereka belum lagi menjadi ahli penuh PAS. Tetapi mereka boleh bertanding atas tiket PAS. Kita lihat di Johor. Di Johor pilihan raya tahun 2008, mereka sudah pun bertanding atas tiket PAS. Belum habis. Okey. Dan biarkan, kalau itu menjadi persoalannya, saya nak announce malam ni dengar baik-baik orang Kelantan Majlis Syura Ulama PAS telah membuat keputusan orang bukan Islam boleh bertanding atas tiket PAS dengan syarat dia menerima dasar dan perjuangan PAS. Tak ada apa. Okey, jadi saya nak mencelah sikit. Okey, mencelah. Saya apabila Dewan Himpunan Penyokong PAS ini kita rujuk kepada fatwa-fatwa sebelum ini. Undi PAS masuk syurga sebagai contoh. Jadi apabila mengundi PAS, adakah orang yang bukan Islam ini yang menjadi ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS ini juga masuk syurga? Dah. Pakar PAS masuk syurga. Wah bulat terajut 3. Pakar PAS mari pakar masuk syurga. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya, satu ketika dulu UMNO pernah dikafirkan. Dah, UMNO dikafirkan pada tahun 1963 oleh Dewan Ulama PAS. Dah, kerana berkongsi kuasa. Saudara kena ingat, tahun 63 Dewan Ulama mengkafirkan UMNO kerana berkongsi kuasa. Hari ini kalau kita nak balik semula, siapa nak bertanggungjawab? Dah. Dulu MCA-MIC berkongsi dengan UMNO. Kafir wa man lam yahkum bima anzalallah. Dah. Keluar lagi satu fatwa mengatakan bahawa siapa yang tidak melaksanakan hukum hudud, kafir, UMNO dikafirkan. Jadi hari ini kita nak balik pada PAS. PAS berkongsi kuasa. Ada istilah baru, tahalluf siasi. Tak, saya nak tanya siapa lebih cerdik? UMNO bertahaluf siasi tahun 1957 lagi. UMNO sudah jumpa kitab tu, jumpa hukum tu tahun 57 lagi. Bertahaluf siasi. PAS baru jumpa tahun 2008. Jadi UMNO jauh nak ayat bui. Tak, PAS baru jumpa hukum. Allah berat nak ayat bui. Yang keduanya, dah. Dulu PAS kata, dah, dalam amanat Haji Hadi, mati dalam menentang UMNO, mati syahid. Kerana UMNO tidak melaksanakan Islam, UMNO menolak hukum hudud. Hari ini kita cabar PAS. Okey, kenapa di Kedah, negeri yang PAS kuasai, kenapa tidak buat draft kanun jenayah syariah negeri Kedah? Selangor buatlah, Kelantan buat, Terengganu buat, Kedah tak buat, apa tak buat? Tak buat. Buat, kita cabar buat. Dah, demikian juga pemuda PAS baru ni bergerak apabila isu judi bola. Kita tanya, baru ni apabila Majlis Bandaraya Shah Alam pergi tangkap isu arak, isu judi di Shah Alam. Kenapa pemuda PAS tak berdemonstrasi? Keluarlah berdemonstrasi ramai-ramai. Kenapa arak, judi, maksiat masih berleluasa di negeri Selangor? Tuan-tuan, dulu saya ingat kempen PAS di negeri Selangor pada tahun 2008. Kalau kita perintah Selangor, kita akan tutup kilang arak. Dah, Kasbok di Shah Alam, di Petaling Jaya. Bila dia merintah 31 Disember 2008, sekali lesen arak tamat. Dah. Siapa yang memperbaharuinya? Siapa yang meluluskannya? Kerajaan Pakatan Rakyat. Tahun kedua, 31 Disember 2009. Sekali lagi tamat. Siapa yang memperbaharuinya? Kalah 2 kali 5 je. Dah. Mana dia? Kenapa tak tutup masalahnya? Dah. Hudud tak buat, jadi nak berapa hari ni? Apa lagi PAS nak cakap? Hudud.
di pentas yang sama, dewan yang sama, moderator yang sama. Khairi Jamaluddin berdebat dengan Datuk Husam Musa. Khairi tanya, bila PAS nak buat hudud? Jika PAS diberi mandat memerintah Malaysia pilihan raya umum ke-13, adakah PAS nak buat? Dia kata, ya, PAS akan buat. Tak sampai 24 jam apabila diasah oleh DAP, dia tarik balik. Ya, PAS tidak akan melaksanakan hukum hudud jika diberi mandat memerintah Malaysia. Apa maknanya? Takut pada DAP, berarti takut pada manusia. Ni tak cerita takut pada mereka, takut pada Israel lagi. DAP pun takut dah. Dah tarik balik hukum hudud. Hari ni tak bercakap hukum hudud. Bahkan sambut hudud. Ceramah hudud pun tak ada pada hari ni. Sekian, terima kasih. Okey, Ustaz. Dr. Asri nak mencerah. Okey, Doktor. Saya pengusi dan hadirin sekalian. Kalau kita tengok kepada panel-panel hari ini, kesimpulannya Melayu tak boleh bersatu. Tadi kata kita sekarang ni saya nak pergi kepada konteks pemikiran Ustaz Effendi. Di dalam politik, dalam sejarah pemikiran politik, bukan saja politik Islam ataupun bahkan dalam politik lain juga, sentiasa perubahan paradigma pemikiran itu berlaku daripada masa ke semasa. Sesuatu perkara yang mesti UMNO tahu akur bahawasanya UMNO itu telah berubah daripada rupa asal dia ditubuhkan sehingga pada hari ini. Kerana politik itu berubah. Dan saya rasa PAS juga mengalami proses yang sama. Dan perubahan itu biasa. Dan tidak ada masalah. Dan realiti politik di Malaysia ini memang memerlukan kepada tidak boleh kita nak membicarakan soal politik dan pentadbiran hanya membabitkan satu kaum. Ini mustahil. Dan Islam merahmati semua agama dan semua kaum. Cumanya yang sekarang ni berlaku perubahan. Saya bertubut pada rakan-rakan dalam PAS juga bahawasanya mungkin isu yang ditekankan oleh PAS dahulu, tak 80-an. Sekarang PAS mengalami perubahan, PAS melihat kepada tonggak yang lebih penting. Dulu mungkin dia bercakap tentang clergy state ataupun negara mullah ataupun negara Islamic state. Sekarang mungkin bahasanya lebih moden. Dia bercakap soal justice, soal keadilan, yang itu juga merupakan keperluan yang didesak, yang dikendaki oleh Islam. Jadi saya tak nampak selagi PAS bercakap tentang keadilan dan UMNO juga jika menekankan soal keadilan masih lagi di atas garis Islam. Cakap soal keadilan. Bukan parti tu. Cakap soal keadilan yang mesti diberikan kepada rakyat. Ini yang mesti ditekankan. Keadilan itu tentu PAS ataupun mana-mana saja parti melihat keadilan itu pada dimensi dasarnya. Jadi lebih baik PAS tak payah sebut sangat tentang masalah hudud tak hudud ni, dan Ustaz Effendi tak payah bangkitkan sangat benda perkara ini. Kerana soal hudud ni, kerana PAS sendiri sudah tak bangkitkan saya rasa. Dan kalau ditanya kepada saya secara peribadi, saya menyatakan kepada sahabat-sahabat dalam PAS bahawa isu hudud tidak perlu dibangkitkan. Kerana hudud memang satu hukuman yang cantik, tetapi hukuman yang cantik itu memerlukan masa yang cantik. Kalau kita ada seorang isteri yang wanita yang cantik, yang salihah, kita kahwinkan dengan lelaki yang jahat, tak cantik jadinya. Maka sebab itu ada masanya kita tangguhkan, jangan cakap hal ini sehingga datang kepada satu suasana yang kondusif untuk soal mekanisme ini dicakap. Tetapi yang perlu parti-parti politik bercakap dalam negara ini ialah soal keadilan, yang sekarang saya rasa rakyat petikaikan UMNO ataupun petikaikan mana mati ialah soal bagaimana ketelusan menggunakan harta negara, bagaimana keadilan yang diberikan setiap warga negara ini. Ini yang perkara yang besar. Kalau ini ditunaikan secara adil, maka saya fikir soal duduk semeja, duduk dua meja ini dapat diselesaikan. Terima kasih. Moderator. Tuan Moderator, saya bersetuju dengan pandangan Ustaz Asri bahawa sesebuah parti politik itu perlu berubah. Tetapi kalau kita nak berubah, kita mesti berubah daripada tidak baik kepada baik, baik kepada lebih baik. Tetapi apa yang berlaku dalam PAS, kita lihat dulu PAS kata nak melaksanakan negara Islam. Tetapi Nizar Jamaluddin ketika ditanya oleh Tajur Rosli Ghazali dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perak, bila Tajur Rosli bertanya, mana pergi negara Islam? Nizar bangkit. Nizar bangkit dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Dia kata dalam perlembagaan PAS, dalam transkrip PAS, dalam memorandum PAS yang mana yang mengatakan PAS nak melaksanakan negara Islam? Dia boleh bohong. Dia kata PAS tak pernah kata nak melaksanakan negara Islam. Kalau kita lihat dulu,
Dulu ketika zaman pemerintahan Barisan Nasional, 50 tahun kita memerintah negeri Selangor. Saudara, bila jatuh 8 Mac 2008, Khair Toyo dan juga Barisan Nasional jatuh, mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, jumlah pusat hiburan, tak kiralah karaoke ke, disco ke, dangdut ke, jumlah pusat hiburan di negeri Selangor, tuan-tuan, yang ada lesen cuma 700, yang tak ada lesen 600. 600 ni lah, tuan-tuan, MPAJ, MBSA pergi rush, polis pergi rush. Tetapi dalam tempoh setahun pemerintahan PAS, DAP dan keadilan, dari jumlah 1,300 melonjak menjadi 3,800. Sekarang ada 4,500. Adakah ini perubahan yang PAS nak bawa? Adakah ini membangun bersama Islam? Tolong jawab. Okey. Tak apa, cukup. Kalau dulu kalau saya cakap macam ni takbir, sekarang mungkin takbir. Saya mohon respon ya. Tak cukup. Kita akan masa-masa tak ada. Cuma saya tertarik dengan apa yang Dr. Asri cakap, bagaimana kita perlu berhemah dalam politik untuk menegakkan keadilan dan sebagainya. Kalau doktor cakap, saya nak tanya doktor ni, saya tertarik. Ada waktunya saya teruja. Tetapi dengan personality seperti doktor, saya dalam beberapa keadaan saya tengok doktor ini sebagai personality yang menimbulkan keresahan, juga kekeliruan kepada masyarakat bila kita bercakap soal agama. Kita ingat bahawa doktor menjadi kontroversi dalam isu Wahabi, menjadi kontroversi dalam isu ludah ustaz, menjadi kontroversi dalam isu mengajar tanpa lesen. Jadi kalau soal kita nak menegakkan agama, nak bercakap soal agama, doktor bercakap semua orang diam, keliru masyarakat itu yang akan juga menyebabkan Melayu tidak bersatu sebenarnya. So apa komen doktor? Terima kasih Ungusi. Apa yang menjadi masalah kepada sesuatu masyarakat untuk berubah ialah apabila kita telah membenjarakan pemikiran mereka. Kita larang mereka berfikir dan kita wujudkan budaya feudalisme yang tinggi, iaitu budaya memperhambakan diri kepada pihak yang berkuasa.